super happy, and I'm thankful that the government is so open about it that we can come and travel. Bagaimanapun, kehadiran banyak varian-varian yang baru sangat membimbangkan. Video pada hari ini akan membincangkan tentang perkara ini dan apakah yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan diri kita daripada terjangkit. Semua rasa gembira apabila kerajaan membuat keputusan untuk melonggarkan larangan lockdown pandemik COVID-19. Very excited and super happy. Ramai di antara kita telah mula berani membawa keluarga ke tempat-tempat peranginan dan ramai juga yang mengambil kesempatan untuk kelangkaui mengikut travel bubble yang dirancang oleh Kementerian Pelancongan. Well, it's good because the travel bubble started during the school holiday. So this is a good opportunity to bring my daughter for a short holiday because she has been staying home, for almost 2 years. Tapi apabila kita melihat gambar-gambar orang berpusu-pusu di sana-sini, kita mula naik bimbang. Tapi apabila kita analisis seterusnya tentang apa yang berlaku melalui laporan-laporan yang diberikan oleh mereka yang bercuti, mereka mengatakan bahawa sebenarnya apa yang digambarkan oleh media itu lebih kepada sensasi. Apa yang berlaku ialah di Langkawi misalnya, kedai-kedai masih lagi banyak yang tak dibuka, kedai-kedai makan, kedai-kedai cenderamata banyak lagi yang kekosongan, tiada yang datang untuk membeli belah ataupun kurang orang sebagaimana yang digambarkan, dan ada juga yang menulis boleh guling-guling atas jalan raya. Jadi sebenarnya pada mulanya saya ingatkan bahawa perasaan FOGO, fear of going out, bagaimana yang kita bincangkan dalam video yang lalu, dah tak ada di kalangan rakyat Malaysia, tapi sebenarnya perasaan tersebut masih lagi ada. Kita masih lagi bimbang untuk keluar sebagaimana biasa walaupun dah boleh. Jadi ini merupakan satu perkembangan yang baik sebenarnya. Kenapa? Sebab mengikut laporan terkini, kini ada banyak varian-varian baru yang telah mula menular di negara kita. Jadi apabila rakyat masih lagi berwaspada, ini merupakan satu perkembangan yang baik sebab sebenarnya virus ini masih lagi berbahaya dan masih lagi berada di sekeliling kita. Dan juga kalau kita lihat data sendiri, angka jangkitan masih lagi belum turun daripada 10,000 jangkitan sehari. Jadi dia masih lagi pada tahap yang tinggi untuk sebuah negara yang kecil sebagaimana negara kita. Dan apabila saya membaca posting Facebook daripada Datuk Dr. Rahman Jamal, pengarah kepada Institut Molecular Biology di UKM, beliau mengatakan bahawa sampel yang beliau terima, keseluruhan sampel tersebut menunjukkan bahawa jangkitan adalah varian Delta. Bayangkan betapa menularnya varian Delta, dan lebih membimbangkan sebenarnya apabila Kementerian Kesihatan sendiri mengumumkan beberapa hari yang lalu ada banyak lagi varian-varian lain dah mula menular di negara kita, bukan saja Delta yang telah pun dapat kita detect di negara kita. Antaranya ialah termasuk sebanyak 1,612 kes adalah daripada varian Delta, 214 daripada kes varian Beta, 14 kes daripada varian Alpha, dan ada lagi varian 13 kes daripada Theta, 4 daripada Kappa, dan 3 kes daripada varian Eta. Bayangkan, kita tak pernah dengar dan kita tak pernah tahu tentang varian-varian ini telah pun mula menular. Jadi perkembangan ini sebenarnya masih lagi membimbangkan kita sebab kita tak mahu lonjakan jangkitan berlaku semula. Dan terbaru juga, yang baru saya terbaca ialah tentang satu varian yang datang daripada Jepun yang masih belum diberi nama. Dia hanya diberikan kod R1 ataupun R1. They say of all the COVID variants emerging and floating around, R1 is so aggressive that it's even infecting fully vaccinated people. Yang telah menular di lebih 40 buah bandaraya di Amerika Syarikat dan telah pun menyebabkan beberapa kematian di Kentucky. Jadi varian ini belum ada nama lagi ni. Apa yang berlaku ialah virus COVID ini sentiasa bermutasi sebagaimana yang kita bincangkan dalam video yang lalu, dan oleh kerana ramai lagi orang yang masih boleh dijangkiti, maka dia akan terus bermutasi. As the Delta variant continues to spread, the virus continues to mutate.
Hirschhorn says her team is discovering more versions of Delta every week. Last week, I think there were 12, and this week there are 31. Jadi berikut ialah beberapa fakta terkini tentang virus COVID ini. Yang pertama ialah dia telah pun menyebabkan lebih 4.6 juta orang menjadi korban di seluruh dunia. Jadi ini merupakan satu angka yang tinggi dan menjadikannya antara salah satu daripada pandemik yang kedua dahsyatnya di dunia selepas Spanish flu. Dan pandemik yang paling lama yang pernah dialami di dunia ialah sekitar 5 tahun, dan COVID ini telah pun mengambil 2 tahun dan masih lagi menular di banyak tempat di dunia. Jadi adakah ianya akan berpanjangan, kita tak tahu lagi. Dan juga setakat ini tiada sebuah negara pun yang dapat memberikan model yang terbaik. Sekarang ini kita ada 3 jenis model. Model yang pertama ialah New Zealand yang cuba menahan supaya situasi dia ialah zero case transmission di peringkat lokal di dalam negara, dan dia merupakan antara negara yang terketat sekali membuat lockdown di seluruh dunia. Walau bagaimana ketat sekalipun, walaupun tidak mempunyai kes untuk beberapa bulan, tiba-tiba muncul juga kes-kes baru yang menyebabkan beberapa kali lockdown terpaksa dijalankan. So today we're reporting 45 new cases of COVID-19 in the community. All are in the Auckland region. That takes our Itu New Zealand. Dan at the end of the spectrum ialah Sweden yang langsung tidak menjalankan sebarang tindakan, sebarang SOP sepanjang pandemik ini berlaku. Sweden has taken a different path as its top epidemiologist doesn't agree with lockdown. While most of Europe has been in various stages of lockdown over the last year, Swedes have been skiing, shopping, dining and drinking. Dan masih lagi kita tak tahu sama ada model itu adalah bagus atau tidak, tapi sebenarnya kematian disebabkan oleh COVID di Sweden adalah antara yang tertinggi dari segi per kapitanya. Ada satu lagi model ialah Israel yang mempunyai kadar vaksinasi antara yang tertinggi sehingga ke 90%. Pada peringkat awalnya diingatkan sebagai berjaya, tapi kini telah berlaku penularan semula, lonjakan semula jangkitan COVID, terutama di antara orang-orang telah pun divaksinkan. It thought it had vaccinated its way out of the pandemic, but now Israel is in the midst of its fourth wave, with the number of daily new infections steadily rising to... Jadi tiada satu pun model yang boleh dikatakan yang terbaik yang boleh di-apply oleh mana-mana negara. Jadi sekarang ni bergantung kepada negara-negara sendiri untuk menentukan cara terbaik untuk menamatkan pandemik COVID ini nanti. Walau bagaimanapun, penamatan pandemik COVID ini banyak bergantung kepada usaha seluruh negara di seluruh dunia. Jadi apakah maknanya ini semua kepada kita sebagai rakyat, sebagai orang biasa? Yang pertama, memandangkan bahawa ada banyak lagi varian-varian baru yang mungkin keluar dan vaksin mungkin tak cukup kuat, tak cukup load untuk menahan penembusan varian ini, maka kita masih lagi perlu berhati-hati dan jangan terburu-buru untuk bersosial sebagaimana sebelum COVID. Itu yang pertama. Dan yang kedua, virus ini memang biologinya bergantung kepada biologi kita juga. Dan pada masa yang sama, dia juga bergantung kepada perlakuan kita sendiri. Jadi kalau kita menjaga diri kita, menjaga kesihatan kita dan menjaga juga perlakuan kita, behavior kita, maka kita akan dapat mengurangkan kesan virus ini kepada kita. Dan yang ketiga ialah kita perlu menyiapkan diri dengan lapisan protection sendiri. Maknanya kita perlu mempertahankan benteng jangkitan pada diri kita dan bergerak ke hadapan. Benteng pertama ialah vaksin. Kita tak boleh lari daripada vaksin. Tapi telah pun dibuktikan bahawa vaksin mampu mengurangkan kematian, mampu mengurangkan hospitalization. Dia tidak mampu menghalang penembusan virus pada diri kita, tapi dia mampu mengurangkan kesannya, kesan teruknya kepada diri kita. Jadi itu adalah benteng yang pertama. Benteng yang kedua masih lagi mask, sebab ini telah juga terbukti bahawa mask mempunyai kesan yang positif, kesan yang tinggi dalam menghalang daripada transmisi virus.
Dan benteng yang ketiga ialah kita perlu terus mengelakkan diri daripada berada dalam kumpulan yang ramai, terutama di dalam kawasan yang tertutup. Dan benteng yang keempat, walaupun dah vaksin, bila kita berada di dalam kawasan yang tertutup dan mempunyai ramai orang, contohnya dalam shopping kompleks, dalam LRT, dalam pejabat dan sebagainya, maka kita masih lagi perlu memastikan kita tetap juga memakai mask. Itu sebagai benteng kita. Jadi itu dia yang kita boleh lakukan untuk akhirnya dapat mengurangkan penularan ini ke peringkat di mana kita boleh menjadi bebas semula. Mengikut data yang ada terkini, kita mungkin terpaksa berada dalam keadaan ini dalam masa 6 bulan hingga setahun akan datang. Jadi kita mesti perlu meneruskan disiplin mengawal diri daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terkena virus ini, dan sebagaimana yang saya katakan tadi, mesti sentiasa mengikuti SOP dan juga saranan-saranan terbaru yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Jangan lupa, saya juga ada video-video lain berkaitan dengan COVID dan lain-lain perkara. Jangan lupa untuk menontonnya, dan kita jumpa lagi di lain masa dengan topik-topik yang lain, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.